Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan kerja kursus yang bertajuk Akses Pelajar kepada Sumber Digital di Sekolah, kajian terhadap persepsi guru tentang jurang kurang pembelajaran. Pada era perkembangan teknologi masa kini, penggunaan sumber digital dalam pendidikan semakin penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti internet, aplikasi pendidikan, dan platform digital membantu pelajar mendapatkan maklumat dengan lebih mudah serta menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Walau bagaimanapun, tidak semua pelajar mempunyai peluang yang sama dalam mengakses sumber digital. Terdapat beberapa faktor seperti kemudahan peranti, capaian internet, dan persekitaran pembelajaran yang boleh menyebabkan berlakunya jurang peluang pembelajaran. Bagi menjalankan kajian ini, kumpulan kami telah menggunakan platform Google Meet untuk menjalankan sesi temu bual bersama 2 orang guru bagi mendapatkan pandangan dan persepsi mereka berkaitan isu akses pelajar terhadap sumber digital di sekolah. Melalui kajian ini, kami berharap dapat memahami dengan lebih jelas cabaran yang dihadapi serta mengenal pasti langkah yang dapat membantu memastikan peluang pembelajaran yang lebih adil kepada semua pelajar. Beralih kita kepada soalan yang pertama, iaitu pada pandangan cikgu, adakah semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengakses sumber digital di sekolah? Dan respon seorang cikgu adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada pandangan saya, tidak semua sekolah mempunyai akses digital. Sebagai contoh macam sekolah saya, SK Pulau Meranti, bilangan pelajar SK Pulau Meranti ni kurang daripada 1,000 orang. Jadi bila murid kurang, jadi sumber digital pun hanya itu pun kalau ikutkan, kalau sekolah saya hanya ada satu makmal komputer, tapi kita orang kami sekolah ni tak ada komputer pun, hanya smartphone saja. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya lah, pengalaman di sekolah saya, tak semua pelajar yang berpeluang untuk mengakses mendapatkan sumber digital ni. Dan tambahan pula kalau macam kena kongsi, macam makmal komputer ada satu, jadi kena kongsi daripada tahun 1 hingga tahun 6. Tapi kalau sekolah saya juga ada 2 sesi, jadi kita orang pakai sesi pagi iaitu tahun 4 hingga tahun 6 akan kongsi lah. Terus sesi petang tahun 1 dengan tahun 3 pun berkongsi juga, bergila-gila. Jadi tak semua lah, dalam satu hari tak semua kelas yang dapat akses sumber digital ni. Dan daripada soalan yang pertama, dapatan kajian kami ialah tidak semua pelajar mempunyai peluang yang sama dan faktornya ialah dipengaruhi oleh bilangan murid dan jumlah sumber digital yang diterima di sekolah. Dan kekangan bilangan murid, kebanyakan sekolah yang mempunyai 1,000 orang pelajar menerima sumber digital yang terhad. Ada sekolah juga yang hanya mempunyai smartboard tanpa komputer di makmal. Dan isu bagi perkongsian ini ialah perkongsian peranti menjadi cabaran utama, terutamanya bagi sekolah 2 sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang yang terpaksa bergilir-gilir menyebabkan akses tidak dapat dilakukan pada hari yang sama. Seterusnya, beralih kepada soalan yang kedua pula, apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam menggunakan sumber digital untuk pembelajaran di sekolah? Dan respon cikgu adalah seperti yang berikut. Cabaran utama dia untuk akses internet ni sama seperti tadi. Sebab kelas saya kalau nak tahu, kalau kami ada 3 lebih campur lah, yang pagi dengan yang petang. Jadinya kalau untuk nak akses internet tu sangatlah kalau setengah kelas dia ada smart TV. Kalau kelas lain smart TV tu hanya
kelas tahun 3, tahun 1, tahun 2, tahun 4, tahun 5, dia akan punya makmum di kelas tu sampai 10. Itu cabaran dia. Dan kadang-kadang sampai internet tu susah nak dapat. Dan bukan menggunakan konten. Dan daripada soalan kedua, dapatan kajian kami ialah masalah utama ialah capaian internet yang lemah dan kemudahan teknologi yang terhad. Dan yang kedua pula ialah isu kelajuan internet. Kelajuan internet yang kritikal untuk kelancaran pembelajaran digital masih belum memuaskan. Dan yang ketiga, akses terhad. Kemudahan seperti Smart TV ada disediakan, namun penggunaannya terhad kepada kelas-kelas tertentu sahaja. Dan beralih kepada soalan ketiga kami, iaitu bagaimanakah kekurangan akses kepada peranti atau internet mempengaruhi prestasi dan penglibatan pelajar dalam kelas? Dan respon cikgu adalah seperti yang berikut. Kekurangan akses pada peranti atau internet ini ia akan memberi kesan kesalahan terhadap pendidikan pelajar. Disebabkan bila semua pelajar nak dalam contohnya kat sekolah, murid tak disediakan akses. Sebabkan salah satu sebabnya disebabkan terlampau ramai pelajar, jadinya kita kalau nak menggunakan smart TV kan, kamu seorang saja yang boleh. Dan dapatan kajian kami daripada soalan yang ketiga ialah kesan prestasi iaitu menjejaskan pencapaian akademik kerana sebahagian pelajar sukar mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kedua, kekangan pengajaran. Guru sukar memastikan semua pelajar dapat menggunakan sumber digital secara serentak. Dan yang ketiga, isu tumpuan. Pelajar yang tidak mendapat akses cenderung hilang fokus, berbual atau bermain, menyebabkan hanya sebahagian kecil pelajar yang benar-benar memberi perhatian. Beralih kepada soalan kami yang keempat, iaitu apakah langkah yang telah diambil oleh pihak sekolah atau guru untuk mengurangkan jurang peluang pembelajaran digital di dalam kalangan pelajar? Dan respon cikgu adalah seperti berikut. Dah. Jelas? Jadi saya menjawab soalan ini adalah kalau selalunya guru akan menyediakan bahan bercetak juga sebab macam kita kata tadi kan, kita kan kekurangan bahan digital iaitu macam kita nak guna makmal tapi terhad. Jadi guru akan prepare bahan yang bercetak, contohnya seperti latihan di buku, buat latihan di buku ataupun buat latihan secara menggunakan bahan audio. So jadi selain daripada menggunakan digital, guru juga boleh menggunakan bahan audio ataupun latihan tulis lah, latihan bercetak. Selain itu juga kalau kita perlu sekolah juga boleh mendapatkan kerjasama daripada pihak PIBG ataupun pihak kelab guru untuk mendapatkan bantuan peranti, lebihan peranti untuk pelajar-pelajar menerima akses digital secara adil. Dan daripada soalan 4, dapatan kajian kami ialah penyediaan alternatif, iaitu menyediakan bahan bercetak, latihan dalam buku dan lembaran kerja sebagai ganti bahan digital. Dan kerjasama strategik. Pihak sekolah bekerjasama dengan PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru,
dan kelab guru untuk mendapatkan bantuan peranti tambahan bagi kegunaan pelajar. Beralih kepada soalan kami yang terakhir, iaitu soalan kelima, iaitu pada pendapat cikgu, apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi memastikan semua pelajar dapat menggunakan sumber digital secara adil dan berkesan? Dan respon cikgu adalah seperti yang berikut. Pada pendapat saya, untuk menjadi penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah adalah seperti yang saya kata tadi lah, menambah peranti untuk kegunaan murid-murid yang lain. Bukan hanya kita hanya boleh bergilih-gilih satu kelas saja. Mungkin kita boleh bergilih 2 atau 3 kelas dalam satu masa. Sebab masa sekarang hanya satu kelas satu masa. Jadi sebab bahan tu terhad, jadi hanya satu kelas satu masa. Jadi pihak sekolah boleh menambah peranti untuk kegunaan murid-murid lain supaya masa tu lagi terhad untuk murid-murid yang lebih lagi yang dapat dunia tu. Selain itu juga pihak sekolah juga perlu menambahkan capaian internet yang lebih stabil. Sebab capaian internet pun salah satu cabaran yang sukar lah, terutamanya untuk sekolah yang dalam kawasan pedalaman. So capaian internet tu agak sangat juga untuk murid lain. Selain itu juga guru-guru perlu memastikan semua bahan pembelajaran boleh diakses secara adil oleh semua murid-murid lah. Contohnya macam guru-guru menggunakan peranti dan menggunakan aplikasi virtual ataupun menggunakan Kahoot. Jadi benda tu boleh digunakan yang di luar waktu pembelajaran juga. Maksudnya di rumah juga pun boleh digunakan. Guru boleh memberikan latihan secara digital lah untuk semua selain daripada latihan ditulis. Dan daripada soalan kami yang kelima, dapatan kajian kami ialah antara penambahbaikan yang boleh dilakukan iaitu sediakan peranti mencukupi, menambah bilangan peranti supaya lebih banyak kelas dapat menggunakannya secara serentak. Dan yang kedua, naik taraf internet, menyediakan capaian internet yang lebih stabil, terutamanya bagi sekolah di kawasan pedalaman. Dan yang ketiga, peranan guru. Peranan guru ialah perlu memastikan agihan dan akses bahan digital dilakukan secara adil. Dan yang terakhir, luaskan penggunaan aplikasi. Memanfaatkan aplikasi interaktif seperti Wordwall dan Kahoot supaya pelajar boleh mengakses latihan digital di sekolah maupun di rumah. Dan itu saja soalan kami. Rumusan apa yang kami boleh rumuskan daripada kajian ini ialah mendapati akses digital pelajar masih belum sama rata akibat kekurangan peranti, infrastruktur dan terhad dan internet lemah yang menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Bagi mengatasi kekangan ini, pihak sekolah telah mengambil inisiatif menyediakan bahan alternatif, aplikasi digital dan menjalinkan kerjasama luar. Justeru, penambahbaikan peranti dan kualiti internet amat kritikal demi memastikan agihan sumber digital yang lebih adil kepada semua pelajar. Akhir sekali, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pihak berkaitan dalam merancang strategi berkesan untuk merapatkan jurang digital di sekolah. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.